Okey, nombor 6. Yang ni yang paling penting is keuntungan. So, keuntungannya as for now setakat ni ASB tak memberikan dividen kepada para pelaburnya lah. Compare to saham pula. Okey, saham tiada jaminan keuntungan ditawarkan. Maksudnya sebab itulah dia dipanggil high risk investment. Sebab apa? High risk, high return kan. So dia tak ada garanti. Selepas korang beli saja share korang tadi, ada kemungkinan share korang tadi jatuh 30% maksimum. Adapun kalau rezeki korang bagus hari itu, harga adet saham boleh fly 30%. Mungkin ada sentimen yang bagus, mungkin ada news yang bagus pada that company. So alhamdulillah rezeki korang lah. So benda ni yang menjadikan perbezaan yang sangat jauh beza antara ASB dan saham tu sendirilah. So kiranya kalau korang suka jenis yang tenang-tenang, better korang simpan duit korang dekat ASB. Tapi kalau korang nak mencari pulangan yang lebih besar and korang sanggup mengambil risiko, then maybe you can diversify. Even aku sendiri pun aku diversify. Ada portion aku akan letakkan dalam aku punya ASB, and ada portion lagi aku akan masukkan directly to bursa saham lah. So aku akan belajar how to handle the risk dan sebagainya. Okay guys, point number 7 is sentiment semasa. Untuk ASB, korang tak payah risau bila korang dah letak depo korang punya duit. So lepas korang depo korang punya duit, segala urusan jual beli investment akan diuruskan oleh you all punya fund manager. So you all just goyang kaki saja. You all just tunggu result hujung tahun saja. Compare to saham pula, saham ni you kena baca lah. Sebaiknya you kena baca lah newspaper. Kalau tak seminggu sekali, ataupun macam aku sendiri, aku everyday aku akan update, baca di Edge Market ke, Focus Malaysia, The Star dan sebagainya. And kalau untuk overseas aku baca investing.com, cnbc.com. Semua source tu percuma. So mungkin dengan sentimen semasa tersebut korang boleh menghidu peluang ataupun korang boleh menghidu risiko yang latest lah. So dengan adanya peluang tersebut korang boleh cuba cari entry yang bagus untuk saham-saham yang related, and kalau korang nampak risiko mungkin korang boleh exit awal lah. So korang nak protect korang punya capital tu daripada terus mengecil guys. Okay guys, point number 8 is speculation. So you all don't worry kalau you all invest dekat ASB dan menyimpan dekat ASB. Sebab apa? ASB ni memang terhindar daripada speculation. Sebab apa? Sebab fund manager korang bukan orang-orang biasa kan. Dia orang yang ada ilmu mengenai pelaburan. So for sure dia akan tahu mana nak park you all punya money, kepada instrumen pelaburan, kepada kaunter-kaunter saham, bisnes-bisnes lain yang boleh memberikan return yang bagus untuk investornya dekat ASB. Tapi saham pula, memang you all tak dapat lari daripada speculation. Sebab apa? Dalam saham ni is a open market, so everyone can enjoy. Tak kisah orang kaya, orang miskin dan sebagainya. So nobody can escape from the speculation and manipulation dan sebagainya. Buktinya is kita punya top investor tu sendiri. Sebagai contoh, orang paling kaya dekat dunia sekarang ni, Warren Buffett, pun tak terlepas daripada mengalami kerugian guys. Dia punya kerugian tu memang bukan kaleng-kaleng lah guys. Berpuluh-puluh bilion. Can you just imagine how that expert investor, orang lama berpuluh-puluh tahun dalam market pun boleh mengalami kerugian. So nobody can escape from the speculation and manipulation. Yang penting korang tahu sebab apa korang beli dia saham, and bila korang patut jual dan beli guys. Okay guys, point number 9 is liquidity. Apakah yang dimasukkan dengan liquidity sini? So liquidity ni maksudnya is bila korang dah depo korang punya duit, so macam mana korang nak keluarkan tu? Adakah pantas ke ataupun tidak? Ini yang the beauty of ASB. ASB kalau korang dah bank in, korang boleh keluarkan sama ada melalui online dan sebagainya, ataupun pergi ke kaunter dan sebagainya. Cepatlah. So korang terus boleh walk in ke kaunter hari bekerja, and korang boleh keluarkan that kind of money. Compare to saham pula agak complicated juga. Korang kena jual dulu share korang tu. Lepas tu korang kena tunggu 2 atau 3 hari bekerja. Lepas tu barulah duit tu akan dimasukkan kembali ke dalam korang punya saving account. So benda ni agak complicated lah, especially kalau korang gunakan duit emergency fund. Sebab tu aku biasa gunakan untuk aku punya emergency fund, aku akan letakkan dekat ASB. Sambil-sambil kita tu
in case nak pakai duit tu dan sebagainya, kita letaklah dalam ASB sebab nanti kita akan dapat dividen kan. So janganlah korang letakkan emergency fund korang dekat saham. So benda tu agak memang very risky. Sebab apa? Saham kita tahu very risky and susah nak keluarkan duit. So in term of liquidity, memang saham ni memang agak complicated and perlu masa jugalah. Okay guys, nombor 10 is sektor. So dalam ASB tu sendiri, korang tak payah risaulah dekat mana fund manager korang melabur kah. Sebagai contoh dalam sektor dekat Bursa Malaysia ni, kita ada banyak sektor lah. Sektor finance, sektor consumer product, industrial product, construction, healthcare. We have construction, healthcare, properties dan sebagainya. We have REITs dan sebagainya. So kalau korang melabur dekat ASB, you don't have to worry in that kind of decision compared to saham. Kalau korang invest dalam saham Bursa Malaysia, korang kena decide lah which sektor tengah mengalami kenaikan, which sektor tengah viral, trending dan sebagainya. Mungkin korang boleh menghidup peluang and sebab tu korang perlu bijak lah mencari sektor-sektor yang tengah viral, tengah hit dan sebagainya. Sebagai contoh masa pandemik itu, semua sektor healthcare fly kan to the moon kan. So ramai yang mengalami keuntungan yang luar biasa, and ramai juga yang mengalami kerugian yang luar biasa. Sebab apa? Ramai yang masuk based on ikut-ikutan, dan ramai juga yang berjaya follow the trend of the COVID itself, and banyaklah counter healthcare yang meletup lah last few years lah masa kita punya COVID-19 lah itu. Okay guys, poin yang terakhir sekali, poin nombor 11 is dalam ASB and saham korang perlukan study lah, especially kalau korang nak melabur di Bursa Malaysia tu sendiri lah. Korang kena ada sifat ambil tahu, tak boleh malas. Everyday you all kena baca newspaper, baca sentimen, boleh refer news dekat TV, dekat social media dan sebagainya. Banyak sumber-sumber percuma and berbayar yang korang boleh explore. Yang paling penting korang kena rajin and consistent. Saham ni another high risk investment, bukan untuk orang yang bersifat malas nak ambil tahu dan sebagainya. Compare tu kalau korang invest kat ASB simple kan. You just depo your money and just enjoy. Tunggu setahun. So no need to worry lah. Itulah yang membezakannya. Sebab dalam life ni kita ada two kind of people lah. Satu, orang yang suka santai-santai saja, tak nak pening kepala, so we go for the low risk investment macam ASB, tabung haji dan sebagainya. And kalau korang nak, for sure ada lah kan. Kalau korang nak return yang lebih besar, korang kena study lah. So isunya sekarang tak semua orang ada that kind of initiative, that kind of attitude. Lain daripada kita ni, lain kita punya target and matlamat kehidupan lah. Ada yang suka santai-santai, ada yang suka adventure. So ada yang opportunist, ada yang agresif dan sebagainya. Ada yang suka relax, just follow the trend. So itulah yang membezakan. So saham you all kena rajin study. ASB you just santai-santai saja. So guys, apakah conclusion yang kita boleh buat daripada these two kind of instrument pelaburan lah. So for me, macam yang aku cakap awal-awal video tadi, comparing both instrument is tak sesuai lah, kurang sesuai. Sebab apa? For sure pertama sekali risikonya nampak sangatlah. ASB and saham ni jauh-jauh beza kan, terlampau jauh beza. So memang tak sesuai lah. Unless korang boleh comparekan saham dengan another high risk investment lain lah. Sebagai contoh kripto, sebagai contoh banyak lagi lah yang dekat luar tu. Sebab mereka ada dalam kategori yang very high risk lah. So bagi aku sendiri, aku lebih bersifat moderate lah. So why kita nak gaduh-gaduh kalau kita boleh win for both side? Maksud aku, kalau kita boleh invest dalam both side kan. So macam aku sendiri, aku akan invest dalam ASB juga, penuhkan ASB 3 account juga. And lepas tu juga aku at the same time aku akan melabur juga dekat saham di Bursa Malaysia. So benda tak payah gaduh-gaduh guys, benda both kita boleh win. Apa kita nak gaduh, betul tak? So kita jadilah pelabur yang bijak and smart dalam membuat pilihan. Okay guys, apa pendapat korang mengenai this both instrument pelaburan? Adakah korang prefer ASB
adakah korang prefer saham ataupun korang prefer both ataupun korang prefer instrumen pelaburan yang lain. Nanti korang tinggalkan jawapan korang dekat bahagian komen. Nanti kita boleh share our opinion dan sebagainya guys. Okay, thank you for your time watching my video. So sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian video yang seterusnya. I hope this one can clarify you all punya persoalan mengenai apakah beza ASB ni dengan saham. So for sure both ada jauh perbezaan. So nanti korang boleh tengok balik dalam my video tadi yang aku share perbezaan lah in term of ASB dan saham. So lepas korang buat penilaian, korang boleh buat assessment dan sebagainya, jadi korang boleh buat decision making lah, nak pilih ASB ke saham ke, or you can go for both instrumen pelaburan. Okay guys, sehingga berjumpa lagi dalam perkongsian video seterusnya. Take care and stay safe and have a nice day. Assalamualaikum, bye bye.